Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan babak dalam filem P. Ramlee yang bertajuk Bujang Lapuk pada tahun 1957. Babak yang dipilih adalah babak yang mencerminkan sejarah sosio budaya Melayu. Pembentangan ini dilakukan untuk mata pelajaran Industri Kreatif Melayu JIF 2007 di bawah seliaan Encik Zamri bin Abu Hassan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syafiqah binti Abdul Latif, nombor matrik U210218. Saya akan menjelaskan tentang filem Bujang Lapuk dari babak minit 13 hingga 15 lebih. Filem Bujang Lapuk dalam babak ini telah memaparkan tentang kelas sosial orang Melayu. Ia juga memaparkan tentang cara hidup masyarakat Melayu yang tidak meninggi diri walaupun adanya perbezaan di antara kelas sosial tersebut. Kehormatan antara satu sama lain masih dijaga walaupun adanya jurang hubungan yang tertera di antara golongan kelas atasan dan juga golongan kelas bawahan. Babak dalam filem Bujang Lapuk 1957 ini telah menggambarkan tentang ketiga-tiga hero Melayu yang tidak menghiraukan keadaan makan bersila di atas lantai. Contohnya yang dapat kita lihat, mereka mengambil lauk pauk turun di bawah dan mula bersila untuk menjamu selera. Hal ini demikian, kita dapat melihat bahawa status sosial masyarakat dalam filem tersebut adalah biasa di mana mereka tidak menghiraukan keadaan makan bersila di atas lantai, bukan seperti golongan yang berbeza seperti golongan atasan yang mungkin makan di atas meja makan. Jurang perbezaan antara kelas sosial masyarakat Melayu yang digambarkan dalam filem Bujang Lapuk tersebut dapat dilihat di antara tuan rumah mereka dan juga bersama penyewa rumah yang disebut sebagai tiga sahabat hero-hero Melayu tersebut dari konsep menghormati antara satu sama lain. Ketiga-tiga hero tersebut tetap menghormati tuan rumah mereka dan mengajaknya untuk makan bersama walaupun terdapat adanya hubungan di antara kelas sosial mereka tersendiri. Walaupun perbezaan antara kelas sosial itu telah melambangkan jurang antara sosial budaya masyarakat Melayu pada zaman tersebut, namun hubungan itu masih terbentuk. Hal ini dikata tiadanya sifat prejudis dan juga negatif di antara kelas sosial di antara masyarakat Melayu yang wujud disebabkan oleh perbezaan di antara kelas sosial tersebut. Contohnya, dalam babak tersebut kita dapat lihat bagaimana P. Ramlee dan juga rakan-rakannya telah mengajak dan mempelawa tuan rumah mereka bersama-sama untuk menjamu selera bersila di atas lantai. Namun, ajakan tersebut telah ditolak oleh tuan rumah mereka atas alasan beliau baru sahaja habis makan. Hal ini demikian dapat melihat bahawa kemungkinan tuan rumah tersebut tidak sudi untuk makan bersama mereka di atas lantai ataupun yang sebenarnya beliau memang sudah pun kenyang kerana baru habis makan. Ini dapat dilihat dari segi konteks status sosial sesuatu masyarakat di mana beliau tidak sudi untuk makan bersama-sama di atas lantai bersama P. Ramlee dan rakan-rakannya. Kita dapat melihat citra terhadap imej golongan bawahan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat yang telah dipertontonkan dalam babak tersebut. Keadaan itu masih dapat dilihat pada zaman kini di mana jurang perbezaan di antara kelas sosial masyarakat Melayu itu masih wujud dan terbentuk di antara kedua-dua golongan bawahan dan juga atasan. Bukan sahaja dalam konteks makan bersila di atas lantai menjadi bualan dalam citra masyarakat Melayu, tetapi termasuk juga hal-hal yang lain. Melalui babak yang berdurasi 2 minit lebih itu, kita dapat dilihat
bagaimana watak P. Ramlee dan rakan-rakan karibnya itu mengilustrasikan bagaimana kehidupan masyarakat Melayu yang hidup dalam kesopanan dan ketatasusilaan walaupun adanya jurang perbezaan di antara mereka dan juga orang lain. Ia telah mencerminkan bahawasanya sejarah sosial masyarakat Melayu membentuk satu identiti tersendiri yang dapat kita lihat sehingga ke hari ini. Walaupun budaya popular sudah mulai memasuki kehidupan kita hari ini dan kemungkinan akan juga muncul pada masa hadapan namun identiti masyarakat Melayu yang gemar bangkai bersila di atas lantai itu masih dikekalkan. Hal ini demikian, status sosial itu tidak menghakis sikap peribadi seseorang di mana jikalau seseorang itu berasal daripada golongan kelas bawahan dan dia mengamalkan cara hidup golongan kelas bawahan, ia akan terbawa-bawa sehingga ke bila-bila. Hal ini demikian kita dapat lihat sehingga ke hari ini masih wujud golongan kelas sosial yang berbeza di antara masyarakat Melayu, iaitu golongan atasan dan golongan bawahan dalam pelbagai konteks. Dan kita masih juga dapat melihat sikap dan budaya makan bersila dan santai itu masih dikekalkan dalam hidup masyarakat Melayu pada zaman kini dan juga mungkin akan datang sebagai satu simbol kita sebagai orang Melayu. Apa lagi yang kita nanti nih? Kita kebaslah Pluk Mandalapan nih. Cek, kalau kita kebas sekarang, Berarti kita sudah melanggar undang-undang bujang. laku. Kita mesti hormatkan kepada tuan rumah. Ya, kita mesti jemput dia makan sama-sama kita. Benar. Sebab dia sudah minjamkan kita dapur. Betul kata Tuan Presiden. Jangan marah. Tak ada. Tuan rumah. Oi, tuan rumah. Hai Ramli, nampaknya dalam 3 orang ni engkau lah yang kena ekor Ramli. Jis. Kalaulah masin mulut kau tu, kalaulah tuan rumah gila kat muka ini, aku berniat dekat keramat si Luncai kau tahu. Luncai? Luncai mana? Si Luncai tak tahu. Si Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Oh, si Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Tuan rumah. Sama-sama panggil. 1, 2, 3. Oi, Tuan Ru. Lagi-lagi panggil saya tuan rumah. Maafkan kami Tuan Kemah. Cik Norma. Cik Norma. Kita ni nak jemput Cik Norma makan sama-sama. Silakan. Terima kasih saja lah cik abang semua. Saya baru saja habis makan. Makanlah, lain kali saja ya. Makanlah, lain kali saja ya. Mari kita cekik ya. Apa ini? Ayam kah, kayu kah? Inilah kalau tukang masak lagi belum ah. Kau tengok kuahnya. Minyak. Dapatan garam korang taruh di dalam. Ajis, apa kau tak rasa kalau ini masam kah, masin kah? Ayam ni keras macam kayu kah? Waktu inilah Din, jangan kau katakan kayu. Kau teruk batu, saya aku cepit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nusratul Amirah binti Salim, pemegang nama matrik U2102613. Baiklah, untuk babak kedua dalam filem Bujang Lapuk, minit ke-19.20 hingga 23.47. Yang pertama, masyarakat sosial pada zaman tersebut, mereka menekankan simbolik kepentingan komunikasi dengan melagakan bunyi botol untuk saling berhubung. Tidaklah seperti zaman kini yang hanya bertumpukan kepada alat teknologi canggih yang telah diciptakan berbanding pada zaman tahun 1957. Yang kedua, tanpa komunikasi dalam kehidupan tiada serinya. Seperti P. Ramlee berkata,
irama tanpa lagunya, kerana masyarakat seharusnya saling berkomunikasi antara satu sama lain untuk mereka membiasakan diri dalam sesi pergaulan. Dan yang ketiga adalah mengatakan bahawa orang kebanyakan, yakni orang biasa, tidak mampu untuk mempunyai kehidupan mewah seperti orang kaya, kerana pada zaman tersebut dan pada tahun itu mereka hanya berpandang tinggi dan mempunyai pemandangan yang hormat kepada orang kaya ni, sehingga mereka mengatakan bahawa orang miskin tidak mampu untuk membeli barang dan peralatan mewah seperti orang kaya. Dan yang keempat adalah syarat dengan critical yang keempat, masyarakat sosial pada zaman tersebut mereka syarat dengan kritikan sosial yang ditunjukkan secara komedi dan jelas diperlihatkan melalui penerimaan upah bagi menutup rahsia, yakni pembawakan watak tersebut mengandungi metafora kepada pengamal-pengamal rasuah yang hanya mengaut keuntungan dan kelemahan orang lain. Baiklah, yang terakhir, masyarakat pada zaman tersebut mereka memandang rendah terhadap orang kebanyakan, yakni orang biasa, sehingga mereka berfikir hanya ingin mengaturkan perkahwinan bersama orang kaya saja, kerana pada pandangan mereka, sekiranya berkahwin dengan orang kaya ni, kehidupan mereka akan lebih mewah dan lebih baik berbanding berkahwin dengan orang biasa, yakni orang kebanyakan. Sekian sahaja bahagian saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Aku khawatirlah Bang Sudin. Mak aku mengatakan ia tak suka aku kahwin dengan Rani. Tapi ia suka pada orang kaya. Kau mesti bilang sama mak engkau, Tun. Kalau kau kahwin orang kaya, kau lekas jadi janda. Caranya? Caranya? Coba kau lihat orang kaya tu. Serba-serbi kerjanya kalang kabut. Bawa kereta besar, ha? Sana. Sini. Sini. Tok-tok pelapop. Belanggar kereta tu. Mampus si kaya tu. Nah, kau dah tinggal jadi janda. Iyalah, kalau kahwin orang kebanyakan, terlihat saja. Jalan di kaki lima, bertengok barang-barang di kedai cantik-cantik, tak boleh kena langgar. Ya Bang Sudin, ya? Akang tak ada dapat plastik. Sudah, tak ada duit. Mana ada jual es krim malam? Tak ada duit, nanti aku buka. Nah, ambil ni dulu sini. Lekas. Pergi main jauh-jauh, dek. Rahsia tutup, ha? Lagipun kalau kau kahwin dengan orang kaya, sila ke badan. Mengapa? Jangan kau harap kau nak pergi berkelah naik perahu atau kulit. Tak boleh, Tun. Kenapa tak boleh naik kulit? Sekarang katakanlah kau tengah naik kulit, ya. Berdayung. Niat. Tutup. Berjebur terbalik. Kau tak boleh berenang. Kenapa? Sebab barang-barang emas kau tu berat. Ya, betul kata Bang Sudin. Kalau kahwin orang kebanyakan, kalau jatuh dari perahu, tak berat badannya, ringan saja. Kita boleh berenang ya Bang Sudin, ya? Tun! Oh, dia Tun! Alamak, mak dah terjerit-jerit tu. Tinggal ya Bang Sudin, ya? Baik. Tun! Nah, ini dia. Kemana saja kau ini, Tun? Sudah malam begini. Asyik tak senang duduk di rumah, saya nak merayap saja. Asyik bising aja lah. Orang pergi rumah Kak Bibi pun dah terjerit-jerit. Tun, macam mana aku tak menjerit? Kau kan sudah besar, bukan budak-budak lagi. Tak lama lagi kau nak belaki. Tak siapa nak ingin belaki. Hai, selama kau sudah besar nih, Tun, sepatahku kata, empat mata kau kata. Lama-lama kalau begini aku boleh mati heart failure. Apa, Mak? Lemah jantung lah. Amboi, Mak ni. Selama Miss Wong tu tinggal di sebelah rumah, berabuk skipping London. Alah, aku belajar sikit-sikit lah supaya orang kota jangan kononkan kita.
Kau pun mesti belajar, Tun. Bukannya susah. 1, 2, 3. ABC. Where you going? Kenapa kau ketawa? Salah aku cakap? Salah tu tidak, tapi tak betul. Mak. Mari, Mak. Bilang. Nah, apa lagi? Ayu, go to play. Play kan main-main. Ayu, go to tidur lah. Apa, Tun? Mak, itu tanya Mak marah tak? Tidak, apa? Kenapa Mak tak suka itu kawin dengan orang kebanyakan? Orang kebanyakan itu apa? Semuanya kelabu asap. Kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. Kan bagus kau kawin orang kaya, sampai tua kau boleh senang. Pendirian Mak berlainan lah dengan itu. Itu tak suka lah kawin orang kaya. Tetapi Zaitun suka kawin orang kebanyakan macam aku. Bagaimana, Rami? Kalau udah suka sama suka, memang tak kenal botol kicap dengan botol cuka. Peduli apa mak dia tak suka? Dengan mak dia kah yang kau nak menikah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Hasika binti Muhammad Siddiq, pemegang kad matrik U21026115. Saya akan menerangkan babak yang ketiga yang dipilih oleh saya, iaitu pada minit yang ke 1 jam 23 saat hingga 1 jam 1 minit 45 saat. Babak ini memaparkan kehidupan masyarakat zaman dahulu yang sering berbincang untuk melakukan keputusan. Anak-anak tidak dibenarkan untuk masuk campur atau curi dengar urusan orang tua. Ia juga memaparkan keadaan hidup masyarakat yang berjiran dan sentiasa menjaga keharmonian hubungan sesama manusia. Selain itu, mereka juga menghidangkan makanan dan minuman untuk tetamu yang datang ke rumah. Mereka juga menggunakan orang tengah yang dipercayai semasa membicarakan urusan penting seperti merisik. Hal ini jelas memaparkan bahawa masyarakat dahulu sering melakukan sesuatu dengan berbincang. Mereka tidak akan melakukan sesuatu keputusan secara tergesa-gesa. Mereka juga mementingkan hubungan berjiran dan keharmonian sesama masyarakat. Mereka juga tidak mudah melatah untuk membuat sesuatu keputusan atau berhadapan dengan sesuatu masalah. Saya gembira betul melihat Mak Sudin dan Mak Zaitun telah berbaik-baik semula. Begitulah hendaknya kita sama-sama sekampung. Bukankah begitu Mak Zaitun? Betul, Cik Norma. Kalau mak si perempuan dan mak si laki-laki bergaduh, itu tandanya nak tidak besar. Betul lah ketawa itu. Minum, Cik. Zaitun, kenapa kau tak pelawak Bang Sudin kau itu? Nah, gerak-gerak. Sekarang Sudin dan Zaitun pergilah main-main di bawah karena kita nak cakap rahasia. Sekarang kita balik pula tentang soal meminang. Bagaimana Mak Zaitun? Setuju tak? Saya setuju Zaitun dikawinkan dengan Samsudin. Berapa pula antaranya? Antarannya? Tak usahlah malu-malu, katakanlah berapa. Antarannya 1000 serba 1. Saya setuju. Babak yang keempat ialah kehidupan sosial masyarakat Melayu yang tidak menghukum kesilapan orang lain. Sikap tersebut dikaitkan dengan ciri wasatia, iaitu sikap berhati-hati dalam menghukum pihak lain dengan tuduhan kufur, laknat ataupun neraka. Mereka yang membuat kesalahan yang membawa kepada kekufuran ataupun dosa yang besar mungkin tidak sampai kepada mereka ajaran yang sebenarnya dengan penghujahan yang cukup. Oleh itu, kita tidak boleh sewenang-wenangnya menghukum murtad dan kufur atas ijtihad yang berasaskan hujah mereka yang bertujuan mencari kebenaran yang diredai Allah.
Sudahlah Prani, kau janganlah menipu lagi. Mak, dalam dunia ni, kalau kita baik hati, kita jujur, tak mau cakap banyak, kita akan dipijak, Mak. Tetapi, kalau kita bohong, menipu, meninggikan diri, orang pandang mulia pada kita, Mak. Sekarang Mak pilih, satu antara dua. Mak suka Prani beginikah? Atau suka Prani menjualkan kehormatan Pranikah? Dua-dua Mak tak suka. Inilah sandiwara dunia. Saya Naufahana binti Abdullah, pemegangkan matrik U2102-635. Babak kelima, minit 1 jam 17 minit 22 saat hingga 1 jam 18 minit 43 saat. Kehidupan sosial masyarakat Melayu yang saling maaf memaafkan. Kehidupan sosial masyarakat Melayu yang sangat mementingkan akhlak terpuji. Masyarakat Melayu yang menghormati orang yang lebih tua. Masyarakat Melayu yang sentiasa menginsafi kesalahan yang telah dilakukan dan berikrar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Bapa tak minum arak lagi. Maafkanlah kepada bapa. Saya sedia memaafkan bapa. Saya bersyukur kepada Tuhan yang bapa adalah insaf. Sekarang, jikalau Pakcik Babjan hendak bawa balik Safiah pun, saya izinkan. Saya rasa lebih baik Sofia tinggal di sini bersama-sama Cik Norma. Sebab di sini ia akan mendapat didikan yang lebih sempurna. Aziz, Pakcik minta maaf ya. Saya juga begitu, Pakcik. Tinggal nak. Baik, Pak. Sudah. Pakcik minta maaf apa perbuatan Pakcik. Baiklah, Pakcik. Saya pun begitu juga.